ya Allah, ya Allahu ya Rabbi, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Rabbi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su illallah. Alhamdulillah. Hormati tuan-tuan dan puan sekalian, boleh? Alhamdulillah, kita sebagai mukaddimah biodata perawi hadis, muka surat 36, yaitu Aus ibnu Ausin As-Saqafi. Aus bin Aus, nama dia Aus, ayah dia juga Aus As-Saqafi. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di Damsyik. Jadi Aus bin Aus As-Saqafi ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di Damsyik, Syria. Masjid dan rumah beliau terdapat di sana. Jadi masjid dan rumah dia ada dekat Damsyik. Sebanyak 2 buah hadis diriwayatkan daripada beliau, melalui beliau daripada Nabi SAW, dan hadis beliau diriwayatkan secara bersanad dalam kitab hadis oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Aus bin Aus As-Saqafi, dia duduk dekat Damsyik, iaitu Syria, dan dia ada rumah dan juga masjid. Wallahu a'lam bishawab. Itu je lah, kan? Ambil satu lagi, Auf bin Malik. Auf bin Malik Al-Asja'iyu Al-Ghatafaniyu Abu Abdurrahman. Auf bin Malik Al-Asja'i, beliau seorang sahabat Nabi SAW. Perang pertama beliau bersama baginda, ialah perang pertama dia ikut menyertai Nabi SAW ketika mana Fathu Mekah, iaitu pembebasan kota Mekah. Dan beliau ketika itu membawa panji perang kaumnya. Jadi beliau
membawa panji perang kaumnya. Jadi panji perang ni setiap kaum ada bendera perang dia. Maka diamanahkan salah seorang yang terbaik memegang panji itu. Dan sama juga beliau tinggal di Damsyik, iaitu di Syria. Ada sebanyak 67 hadis banyak daripada beliau, hadis riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana kita sedia maklum, banyak para sahabat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak berpindah menetap di Syria, di Syam. Sebab di sana adalah pintu untuk membukakan ataupun pintu untuk menaklukkan bandar-bandar yang dikuasai oleh Rom dan Parsi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka banyak mengikuti jihad di jalan Allah fisabilillah. Maka banyak yang berpindah ke Syam dan mereka tinggal di sana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam kitab Syarhus Salikin dalam bab selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat 623. 623. Rumi apa? 505. Rumi 505. Ya. Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati. Jadi masih lagi kita bincang berkenaan dengan kelebihan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru makna dia apa? Perintah untuk membanyakkan salawat. Jadi kita kena sentiasa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan terlebih khasnya iaitu hari Jumaat. Dan terlebih lagi hari Jumaat. Hari Jumaat ni kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya min ummati kutibat lahu asru hasanatin wa muhiyat anhu asru sayyiatin." Jadi sesiapa yang selawat kepadaku, jadi kata Nabi, ketika mana umatku selawat ke atasku, sekali selawat, man shalla alayya min ummati, sesiapa daripada umatku berselawat kepadaku, kata Nabi, kutibat lahu, maka akan dituliskan untuknya ataupun disuratkan untuknya asru hasanatin, 10 kebaikan, wa mu'iyat, dan juga akan mu'iyatnya apa? Akan dipadam, dihapuskan daripadanya asru sayyiatin, iaitu 10 kejahatan ataupun dosa. Jadi sesiapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja selawat, maka Allah akan kurniakan kepadanya 10 kebaikan, dan Allah akan hapus daripadanya 10 kejahatan ataupun dosa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lah ma dama ismi fi zalikal kitab. Man shalla alayya fi kitabin, sesiapa yang mengucap selawat ke atasku dalam kitab, dalam tulisan dia selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam buku dia, dalam buku tulis dia tulis selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya sentiasa malaikat mengucapkan istighfar, niscaya sentiasa malaikat mengucapkan istighfar untuknya, baginya, selama-lama ada namaku dalam demikian kitab. Maknanya apa? Selama mana nama Nabi masih tertulis dalam kitab itu, dalam buku tulis tu, kan?
Jadi kita kena banyak selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Makna dia apa? Makna dia kita tulis juga pun boleh. Dalam buku tulis kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selama mana Nabi Muhammad duduk dalam tulisan tu, maka selama itulah malaikat istighfar ke atas orang yang menulis tadi. Sebab itulah kita tengok banyak orang duduk dalam kereta dia buat selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk kat belakang, cermin belakang selalunya. Pasal apa? Orang tengok orang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia dapat pahala. Kalau duduk di cermin depan orang tak nampak. Kan? Sebab apa? Orang bantu ni bukan tengok belakang, dia tengok ke depan. Kalau tengok ke belakang tu bahaya kan. Ya, jadi dia kena tengok depan. Jadi duduk kat sini belakang, dia buat sini belakang. Macam-macam dia buat, ada kata-kata nasihat ke, ada perkataan selawat ke, ataupun tasbih, istighfar kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan? Khalas. Jadi inilah kelebihan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaikatan sayyahin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Kerja dia apa? Sayyahin, jalan je, melancong. Kan? Sayyahin. Kerja dia melancong je. Kerja dia jalan je. Kan? Masya-Allah. Ayah macam lima dah. Mana dah? Tapi kata purnai. Kedua ramai. Alhamdulillah. Ya, sayyahin Sayyahin. Dia melancong ya. Dia melancong ya. Masya-Allah kan. Ramai dah, masya-Allah. Saya nak jumpa dengan Sultan Brunei. Tak jumpa. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW bersabda, inna fil ardi malaikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam. Jadi Allah cipta malaikat. Malaikat ni kerja dia melancong je. Kan? Iaitu berjalan berkeliling. Padahal mereka menyampaikan daripada umatku akan salam daripadaku. Jadi nama dia malaikat berkeliling. Malaikat berkeliling. Dia sesiapa yang berselawat, dia tugas dia apa? Dia sampaikan selawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa aja selawat, tang ceruk mana pun, tang mana pun, pelosok mana pun selawat, dia akan sampaikan kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi majlis kita ni selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, malaikat ramai-ramai sampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tugas dia menyampaikan. Dan lagi sabda Nabi SAW, kelebihan selawat ni banyak sangat-sangat kan? Jadi ma min ahadin yusallimu alayya, ma min ahadin yusallimu alayya, dan tidaklah ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi Nabi SAW bersabda, tiada daripada seorang umatku memberi salam ke atasku, kata Nabi, melainkan Allah mengembalikan rohku ke atasku. Allah mengembalikan roh Nabi. Untuk apa? Untuk menjawab hatta arudda alaihi salam, hingga aku pun menjawab salam mereka. Jadi ketika mana kita mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasulullah kan? Maka kita kata apa? Maka roh Nabi SAW Allah kembalikan ke jasadnya. Untuk apa? Untuk menjawab salam umat Nabi yang salam tadi. Dan juga ditanya oleh sahabat akan Nabi SAW. Jadi pada suatu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah,
kaifa nusalli alaika? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Jadi sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku berselawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qulu, maka katakan oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang itu Nabi SAW ditanya, maka Nabi jawab. Seorang sahabat ditanya, bagaimana aku bersalawat kepadamu? Maka Nabi jawab, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Maka itu selawat yang sempurna. Sebab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabih. Boleh juga sampai ashabih. Jadi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan lagi berkata Imam Ghazali rahimallahu taala, riwayatkan daripada Abil Hasan Asy-Syafi'i rahimallahu taala qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqultu. Tadi kata Imam Syafi'i, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tidur aku, pada mimpi. Jadi orang soleh ni, orang yang soleh, dia daripada alamat-alamat orang soleh ni, dia sentiasa jumpa dengan Nabi. Dia sentiasa mimpi jumpa Nabi SAW. Orang soleh. Sebab kalau dikira jumpa Nabi SAW, ada seorang yang soleh. Dia tiap-tiap malam dia jumpa Nabi SAW. Tiap-tiap malam dia jumpa Nabi. Tidur dia jumpa Nabi. Masya Allah. Kan? Sebab apa? Sebab amalan dia. Selawat dia banyak ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi, ya Rasulullah, ketika mana Imam Syafi'i ini jumpa Nabi SAW, kan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bima juziyas Syafi'i rahimahullahu ta'ala anka haitsu yaqul fi kitabih risalah wa sallallahu ala Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun faqala sallallahu alaihi wasallam juziya anni annahu la yuqafu lil hisab. Masyaallah. Riwayatkan daripada ulama Abi Hasan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah berkata ia, aku lihat akan Nabi SAW dalam tidurku. Maka kataku, ya Rasulullah. Maka dia kata apa? Aku melihat Nabi SAW, dia kata. Maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, dengan apa dibalas akan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Dengan apa? Pahala bagaimana dibalas Imam Syafi'i? Daripadamu. Karena ia mengata dalam kitabnya Risalah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Maka sabda Nabi SAW dibalas akan dia daripada aku dengan bahawasanya tiada dihentikan akan dia dalam hari kiamat kerana hisab. Dibalas dengan apa? Dengan tiada yang dihisab Imam Syafi'i. Pada hari kiamat Imam Syafi'i tak termasuk golongan yang dihisab. Masya Allah. Itu yang masuk ke dalam syurga. Termasuk golongan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kumpulan-kumpulan yang Allah masukkan dia dalam golongan yang tidak dihisab. Semua tunggu dan semua risau pasal hisab ni lah. Sebab perhitungan amal ibadah kita. Dan ada golongan-golongan yang tidak dihisab. Moga termasuk kita semua dalam golongan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Imam Syafi'i
Sebab apa dia dibalas dengan itu? Sebab dia menulis dalam kitab risalahnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Yang ni ditulis dalam kitab risalah Imam Syafi'i. Masya Allah. Disebabkan dengan itu, maka Imam Syafi'i dilepaskan daripada hisab. Faslun fi fadilatil istighfar. Maka habis dah bab ataupun fasal menceritakan bab selawat ke atas Nabi, dan kita akan mengkaji pula satu pasal kelebihan berkenaan dengan istighfar, iaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi fadilatil istighfar. Maka kelebihan fadilat, kelebihan istighfar. Ini suatu fasal yang menyatakan kelebihan mengucap istighfar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Dan mereka apabila berbuat akan kejahatan, wallazina idza fa'alul fahisha, idza fa'alu fahisha, sesiapa saja hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana dia buat jahat, dia buat dosa, au zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi diri mereka sendiri, au zalamu anfusahum, zakarullah, dan dia istighfar kepada Allah, dan dia mengucap akan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta ampun akan dosanya. Fastaghfaru li dzunubihim. Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Maka siapakah yang berhak mengampunkan akan dosa itu melainkan Allah Subhanahu wa taala? Mana dia apa? Dia mengampunkan dosa orang yang meminta ampun kepada Allah, dan tiada mengampuni akan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita istighfar, ketika mana kita istighfar di penghujung malam, ketika mana menjelang fajar, kita bangkit dan kita istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, dan kita meminta ampun akan dosa-dosa kita yang telah kita buat, maka Allah akan ampunkan, turunkan maghfirahnya, Allah turunkan keampunannya. Maka tanda dia, hati kita jadi tenang, hati kita sakinah, jadi tenang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan dosa dia. Wa may ya'mal su'a. Jadi dalam satu surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Wa may ya'mal su', sesiapa yang berbuat amal kejahatan, sesiapa yang berbuat amal kejahatan, buat jahat lah. Siapa yang berbuat amal kejahatan atau menganiaya diri dia sendiri, au yazlim anfusahu, au yazlim nafsahu, menzalimi diri dia sendiri, yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun, dia mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosanya, yajidillaha ghafurar rahima, keniscaya kamu akan dapati keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ghafuran rahima, Allah maha pengampun, Allah maha mengasihani. Dan juga sabda Nabi SAW, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqul subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Maka disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Hakim, sesungguhnya Nabi SAW, Nabi memperbanyak perkataan subhanakallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Maka Nabi banyak mengucapkan kalimah ni,
Subhanakallahumma bihamdik, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma firli, innaka anta tawwabur rahim. Dan Nabi SAW membanyakkan mengucapkan kalimah ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, man aksara minal istighfar, man aksara, sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, man aksara minal istighfar, ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadis ni banyak kali kita dengar ada. Hadis ni iaitu menggalakkan kita untuk istighfar, menggalakkan kita istighfar. Sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, banyak dia menyebut kalimah istighfar, astaghfirullah, 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 ni banyak kan. Man aksara min istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar. Kemudian apa? Ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja. Apa yang dia dapat? Dia akan mendapati setiap perbuatan ataupun setiap hammin ni sedih, gundah gulana, ataupun setiap musibah ataupun duka cita, boleh kan? Akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya faraja, iaitu satu penyelesaian daripada masalah. Sesuatu jalan keluar ketika mana dia sempit. Allah kurniakan kepada dia faraja, Allah luaskan, Allah bukakan kepadanya kemudahan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesusahan, setiap kesusahan Allah berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah rezekikan dia daripada pelbagai pintu yang dia tidak sangkakan ataupun yang dia tidak dapat kira-kiranya. Jadi rezeki ni, rizku ni min Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada disebutkan rezeki yang tidak disangka-sangkakan, yang tak dapat dikira-kirakan. Rezeki, ada rezeki yang boleh kita telah pun mengetahuinya ketika kita kita kerja dan kita tahu dah haji kita 2,000 ke 3,000. Tetapi ada rezeki yang tiada dikira-kira ataupun kita tak boleh untuk mengira-ngirakannya. Tiba-tiba dapat rezeki. Tiba-tiba Allah kurniakan kita rezeki melalui hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi, inni la astaghfirullah. Ni Nabi SAW bersabda ni, selalu bila kita dengar ni. Inni la astaghfirullah, kata Nabi, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi 70 marrah. Aku minta ampun kepada Allah, kata Nabi, sehari itu 100, tak, bukan 100, 70. Yang 100 tu ada hadis lain, kan? Mana dapat 70 kali Nabi SAW memohon ampun kepada Allah dalam sehari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Memohon ampun kepada Allah, bermunajat kepada Allah dan merayu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, biasakan mulut kita mengucapkan rayuan-rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita makbul. Jadi sentiasalah kita menyebut kalimah-kalimah thayyibah, kan? Jadi menggantikan kalimah sayyi'ah. Selama ni kita sentiasa membawang, sentiasa kita mengucapkan kalimah-kalimah tak baik, kan? Kita banyak gunakan mulut kita ni kata aib orang lain, kita ubah, kan? Bagi gantikan dia dengan istighfar, gantikan dia dengan selawat kata Nabi Muhammad SAW. Dua orang, kan? Dua orang selalunya apa? Membincangkan suatu hal aib orang lain. Dua orang dan ni kita ganti. Macam kata ustaz tadi, jom kita selawat dulu. Selawat berapa kali? 100 kali, jom. Pas 100 kali, lepas tu balik. Dia membalik pasal apa? Lama, kan? Lama selawat ni, kata jom lah balik. Balik. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun pembuka kalam, selawat, kata Nabi. Sebelum kita berbincang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dia membawang tu selingi dengan selawat. Boleh tak kalau kita membawang ni selingi selawat?
Masya Allah. Agar apa? Agar dosa kita tadi hilang. Kan penghapus dosa, kan? Selangi dengan istighfar, kan? Selingi dengan istighfar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan? Jadi malah dia apa? Nama dia membawang syariah. Membawang syariah. Sebab apa? Sebab diselingi dengan selawat ke atas Nabi, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh? Alhamdulillah. Kemudian sabda Nabi SAW, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm 7 marrah. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashih. Sesiapa yang mengatakan ketika mana dia nak tidur. Ya, nak tidur dah ni. Kemudian dia kata apa? Dia kata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh. Wa atubu ilaih. Ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wal hayyul qayyum. Kalau huwal hayyul qayyum, tu kena selaraskan dia, kan? Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Salasa marrat. Nak tidur dah, kan? Kita istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kali kedua, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kali ketiga, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu lena, kan? Bangkit-bangkit pagi itu rasa Masya Allah, tenang je, kan? Masa kita nak tidur tu kaki sakit, bangkit-bangkit kaki tak sakit dah. Sebab apa? Berkat banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan saja Allah hapuskan dosa kita, Allah akan hapuskan juga penyakit-penyakit kita. Banyakkan istighfar. Kan? Telefon siapa tu? Bunyi. Alhamdulillah. 932. Lambat juga tu, sebab sejuk kot. Dia tembok main atas tu rasa macam sejuk, kan? Alhamdulillah. Tak apa. Tu semua ujian. Tu semua ujian. Ni nama dia ujian yang dibuat. Kan? Ujian yang dibuat. Yang buat sendiri, ya. Jadi ghafarallahu lahu dzunub. Jadi ketika mana dia meminta ampun kepada Allah istighfar 3 kali sebelum dia tidur, apa yang akan berlaku? Ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan ampunkan dosanya. Wa in kana misla zabadil bah, walaupun sebanyak buih di lautan, kan? Zabadil bahri au adada ramli alijin, ataupun di sebilangan pasir di lautan, di padang. Padang apa? Padang ni. Bukan padang tu, bukan padang terap. Di pasir di pasir lautan lah, kan? Di alijin, di pantai. Au adada waraqi syajari, ataupun bilangan daun-daun pokok yang ada dekat dunia ni. Macam itulah. Masya Allah, dosa kita banyak tu, Allah ampunkan dosa kita walaupun banyak tu. Banyak mana? Banyak bilangan daun-daun yang ada dekat dunia ni. Masya Allah, kan? Au adada ayyamid dunya, ataupun bilangan-bilangan, kalaupun dosa kita sebanyak bilangan hari di dunia ni. Apa bilangan hari di dunia ni? Wallahu a'lam, orang tak tahu. Orang tak boleh kira dah, kan? 2000 tahun sebelum Masihi, tengok. 1000 tahun kita ni apa nama? Kita ni 2024 selepas Masihi, kan? Masihi. Apa nama Masihi? Jadi maknanya apa? Sebelum tu ada, sudah lepas tu ada. Mana apa? Berapa yang sebenarnya kiraan hari di dunia ni orang tak tahu, kan? Sebab itulah orang banyak apa nama dia? Orang yang korek-korek tanah jumpa tulang tu apa? Arkeolog apa? Arkeologi. Tu. Dia korek-korek, kan? Dia korek jumpa apa? Jumpa tulang. Dia kata apa?
umur dia dia perkirakan umur dia 1,000,000 tahun. Kan tengok. Makna dia apa? Umur dunia ni dah banyak tahun dah. Jadi kalaulah kita istighfar sebelum kita tidur malam tu, kita istighfar kepada Allah 3 kali ni. Sebanyak bilangan hari atas dunia ni dosa kita, banyak itulah Allah ampunkan dosa kita. Ni kita hidup bukan banyak tu pun. Kita hidup berpuluh tahun je kan. Saya. Maka banyak itulah Allah ampunkan dosa kita. Masya Allah. Kalau banyak tu dosa kita. Jadi semua dosa. Masya Allah. Jadi selalunya apa? Syaitan, iblis tak mau kita istighfar sebelum kita tidur. Lepas tu dia buat apa? Dia lalaikan kita dengan handset kita lah. Lalaikan kita dengan makhayal-khayal lah. Dia lalaikan kita dengan berkelahi dengan suami dulu belum tidur. Benar? Berkelahi dengan suami belum tidur. Dia lalaikan kita dengan kucing. Lalaikan dengan kucing, kata bakti kucing, kan? Macam-macam lah. Hingga kita lah mengantuk dan kita kata astagfirullahalazim. Kita pun tak tahu bila aku lena, bila aku tidur malam. Tiba-tiba tidur dah. Kan? Jadi makna dia apa? Makna dia lalaikan kita. Perkara yang baik, syaitan dah janji dah. Dia akan halang kita daripada perkara yang baik. Apatah lagi istighfar. Istighfar ni menyakitkan dia. Dia dah kacau kita. Dia dah halang kita dari buat baik. Dia dah buat kita buat dosa. Maka yang dia jaga ialah dia pastikan tetap kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dan dia lupakan kita untuk berbuat taat dan istighfar kepada Allah. Itulah tujuan dia. Iblis syaitan ni. Kan? Dia dah kacau kita, maka dia pastikan tetap kita dalam keadaan dosa tu. Jadi, tuan-tuan dan rahmakumullah. Man qala tadi, selasa marat kan? Jadi 3 kali ya. Sebelum kita apa? Sebelum kita tidur. Bacalah 3 kali. Sempatkanlah baca kan? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. 3 kali. Tak banyak pun tu. Kan? Saja. Tapi pahala yang kita dapat tu banyak. Alhamdulillah. Kan? Dan kata Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah. Kuntu zariban lisan ala ahli faqultu. Saya dulu, dia kata, tajam lidah kepada dan jahat atas ahli keluarga aku. Ada setengah manusia tu. Ada setengah orang. Kepada keluarga dia jahat lisan. Pada orang ni baik. Ada setengah orang tu. Kepada ahli keluarga dia Masya Allah. Dia jahat lisan. Jahat lisan dia apa? Dia kata macamnya. Kan? Pada isteri dia, pada anak dia, kepada jiran dia. Tapi kepada kawan dekat luar, kat jauh, dia baik. Ataupun dua-dua sekali. Kan? Jahat lisan. Jadi, jahat lisan ni, tajam lisan, lidahnya, yakni jahat perkataan atas ahlinya. Maka kataku kepada Rasulullah. Maka Huzaifah ni tanya, ya Rasulullah, laqad khasyitu an yudkhilani lisani finnar. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, aku takut mulut aku ni yang membuat aku masuk ke dalam neraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa aina anta min istighfar? Ya Huzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa kamu tidak istighfar? Kemana engkau daripada istighfar? Maksud dia, jangan perbuatan kita ataupun dosa kita, lisan kita membuat kita masuk kepada dalam neraka. Makna dia apa? Kita dah ada ubat dia. Ubat dia apa? Istighfar dah. Fa'anna laka fa'aina laka. Fa'aina laka makna apa? Pasal apa kamu tak teringat istighfar, kata Nabi. Fa'aina anta minal istighfar. Fa'inni la astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah. Maka Nabi kata apa? Aku, kata Nabi, istighfar sehari itu 100 kali. Makna dia apa? Istighfar ni, pertama dia mengampunkan dosa kita yang telah kita buat, yang telajak kita buat. Allah ampunkan dosa kita dengan kita istighfar. Yang kedua, dia akan menjaga kita. Dia akan menjaga kita daripada dosa berikutnya. Daripada dosa yang kita akan buat. Sebab itulah orang yang buat jahat, dia tak kata istighfar, astagfirullahalazim. Orang yang maki hamun orang, dia ingat istighfar tak? Dia tak akan istighfar. Tapi kalau dia istighfar, dia akan berhenti. Dia tak maki hamun orang dah. Astagfirullahalazim, dia berhenti. Sebab itulah orang yang membawang, kan tak ingat istighfar kan? Pasal apa? Kalau dia ingat istighfar, dia berhenti tu. Astagfirullahalazim. Berhenti tu. Sebab tu dia tak ingat dia istighfar. Kan? Jadi, syaitan saja apa? Lalaikan dia daripada istighfar. Nabi SAW nasihatkan sahabat Nabi SAW yang mulut dia tadi ni, yang mulut tajam, yang mulut tak boleh jaga ni,
maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi mulut yang tak boleh kita jaga kan, yang mulut ni sentiasa apa? Makiamun orang ke kan. Jadi kita kena baiki dengan istighfar. Moga dengan istighfar tu Allah ubah lidah kita daripada lidah yang tajam menjadi lidah yang lembut, lidah yang baik, dan mengatakan kalimah-kalimah thayyibah, dan perbanyakkan kalimah thayyibah. Astaghfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyakkan tu. Tuan-tuan rahmakumullah. Dan juga sabda Nabi SAW bagi Sayyidatina Aisyah. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Nabi SAW, ibu kita, in kunti almamti bizambin fastaghfirillah. Kata Nabi, jika engkau, wahai Aisyah, mengajarkan dosa, maka mintalah ampun kepada Allah. In kunti almamti bizambi fastaghfirillah. Kalau engkau mengajarkan dosa, maka mintalah ampun olehmu kepada Allah. Wa tubi ilaih, dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taubata minal zambi an-nadamu wal istighfar. Sebab kata Nabi, taubat daripada dosa itu ialah menyesal dan mengucap istighfar, menyesal atas perbuatan. Jadi makna taubat ni apa? Menyesal, nadam. Jadi kalau orang yang bertaubat, dia tak menyesal, dia tidak menadam, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang bertaubat. Jadi kata Nabi, at-taubatu an-nadamu wal istighfar. Taubat itu ialah penyesalan kepada dosa yang telah kita buat dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kan. Kemudian yang berkaitan, yang ada hubung kait dengan hak orang lain, kena bagi balik kepada orang tu kalau kita terambil. Dan adalah Nabi SAW mengata dalam istighfarnya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam istighfar Nabi, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Khati'ati, salah silapku ya Allah, kesalahanku ya Allah. Dan juga apa? Wa jahli, bebalku ya Allah. Jahil ni apa? Bodoh, bebal, jahil. Kita kadang-kadang dah diperingatkan, kita buat juga. Bebal ni macam bebal ni, bukan dia tak tahu bebal ni. Kita tahu dosa, tapi kita buat juga. Nama bebal lah. Kan? Betul kata bebal sungguh ni kan. Dia bukan tak tahu, dia tahu dah. Tapi dia buat juga. Kan? Dia tahu tu penyakit, dia pergi juga. Kan? Cari penyakit. Bukan orang pakai cari sihat, dia cari penyakit. Kan? Dia pergi juga. Dan israf, berlebihan. Kita ni hidup dalam berlebihan dalam segala hal. Israf. Kan? Israf dalam segala hal. Dalam memuji pun israf juga, dalam maki hamun pun israf juga. Kita kalau dah benci sangat kepada orang tu, Masya Allah, kita maki semacamnya. Kan? Seolah-olah apa? Kita tak kenal, kita tak beragama, kita tak kenal hukum halal haram tu. Sebab apa? Benci tadi. Sebab itulah ketika mana kamu membenci, jangan sangat-sangat dengan benci. Kalau ketika mana kamu menyanjung, mencintai, memuji, jangan sangat-sangat juga. Pasal apa? Boleh terbalik tu. Orang yang kita puji tu akan kita benci pula lagi. Kan? Jadi mana dia apa? Dan jangan berlebih-lebih. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah dalam hal berlebih-lebihan, dalam segala hal. Sama ada perkataan, perbuatan, makanan bersama juga. Kita kalau dalam tengok lauk ni, Masya Allah kan, kalau boleh semua kita nak makan. Tapi kita makan sepinggan je, tu pun tak nak habis lah. Kan? Israf. Kan? Berlebihan. Kemudian apa? Wa ma anta a'lamu minni. Israfi fi amri. Wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah. Yang kau maha mengetahui dengan dia daripada aku ya Allah. Maka Allah lebih mengetahui daripada kita sendiri. Kan? Dan Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khati'ati. Dan juga Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Allahumma ghfirli, yang sungguh-sungguh, jiddi ni bersungguh-sungguh. Wa hazli, dan bergurau. Kan? Ampunkan olehmu akan aku ya Allah kesalahanku yang sungguh-sungguh. Kesalahan sungguh-sungguh, betul-betul. Jangan juga kesalahan kita bergurau-gurau. Dan wa khati'ati, dan kesilapanku ya Allah, kesalahan. Dan yang wa amdi, dan sengaja.
wa kullu zalika indi, dan segala yang demikian itu daripadaku ya Allah. Di semua sama ada dosa sengaja, tak sengaja, dosa sungguh-sungguh ke dosa ataupun bergurau-gurau ke, semua tu dosa kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ni hadis sahih. Katakan apa? Nabi SAW berdoa, Allah maghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunkan apa yang telah aku buat, ya Allah. Dosa yang telah kita buat, ya Allah ampunkan dosaku. Sebab apa? Dosa kita banyak sangat. Macam-macam dosa. Kan? Dosa mata, mulut, telinga. Macam-macam. Kaki ke tangan, dosa. Allah maghfirli ma qaddamtu. Ya Allah ampunkan aku, ya Allah, bagiku kesalahan yang telah pun aku buat terdahulu. Dan juga wa ma akhartu, dan kesalahan yang akan datang aku buat, ya Allah. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa bersalah. Dosa. Sama ada dosa besar ke kecil ke, terpulang yang buat tu lah. Kan? Jadi, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, dosa yang kita rahsiakan, yang kita dengan Allah saja yang mengetahuinya, ampunkan juga, ya Allah. Wa ma a'lantu, dan juga aku telah pun iklankan kesalahan dosa yang aku perlihatkan, ampunkan juga, ya Allah. Kan? Wa ma anta a'lamu minni, dan sesuatu yang engkau lebih mengetahui dibandingkan dengan aku. Kadang-kadang kita tak tahu pun dosa kita ada. Rasa kita ni orang hebat, orang suci. Rasa kita ni tak ada dosa. Rupa-rupa apa? Allah mengetahui. Dosa kita banyak. Kan? Banyak dosa. Dosa dengan penyakit hati, sombong tu lah banyak. Hinggakan penyakit hati ni disebut dengan syirkul asghar tu. Syirik kecil. Syirik kecil. Sebab itulah sesiapa yang nak pi haji kan, menghadap kan, haji kan, Cik Benon ke siapa nak pergi haji ni kan, baiki hati kita kan, baiki hati kita, bukan nak pergi haji je, kita pun semua kan, baiki hati kita. Mana ada penyakit hati ni susah nak bagi ubat, tak sama dengan penyakit luaran. Kalau penyakit luaran bolehlah kita nampak, kita tengok, tapi ni hati ni, rasa yang ada ni, kadang-kadang rasa ni pun syaitan tipu kita. Kita merasa kita yang hebat, kita merasa kita yang soleh, kita merasa kita yang orang yang paling segala-galanya. Tu. Yang ni syaitan tipu kita balik. Sebab itulah kita kena hiasi dengan sifat tawaduk, merendah. Rendah lah. Kan? Sifat tawaduk, kan? Sifat syukur. Kita hiasi dengan apa? Sifat warak. Kita hiasi dengan apa? Sifat-sifat kepujian. Sebab yang ni yang susah. Sebab ketika mana ada syirkul asghar ni, ketika mana ada kita bela syirik kecil ni, kita susah nak dapat apa? Nak dapat hidayah. Susah nak kita mendapatkan nur. Susah nak dapatkan ketenangan ibadah. Sebab itulah kita tengok ibadah pasal apa tak tenang-tenang, pasal apa? Syirkul asghar kita simpan. Kita simpan dalam hati kita. Syirik. Kita rasa, kita ego, kita rasa hebat, kita besarkan diri kita lah. Kita memuji diri kita. Orang tak puji pun. Kan? Dia sendiri yang puji diri dia. Kan? Kemudian apa? Dia mampu nampakkan, melihat, mana nak apa? Nak dipuji, riak, takabur, sum'ah. Benda ni kalau boleh buang lah. Buang. Sebab apa? Sebab kita nak mendapatkan takarub kepada Allah, nak dekatkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rasa ibadah kita ketika mana kita semayang ni depan Kaabah, Allahu akbar. Maka ketika mana kita tak bawa syirkul asghar ni, semayang ni, masya-Allah, kita hanya dengan Allah sajalah yang mengetahui nikmat dia. Ketika mana kita solat di hadapan Kaabah, Allahu akbar, maka hilanglah segala yang ada ni. Maka yang hanya ada adalah Allah wahidul ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang ada ketika itu. Tenanglah kita. Kan? Tapi kalau tidak, macam-macam kita nak komen tu. Lalu orang kita komen lah, dia ni tak apa betul lah pakai kain ihram. Lalu ya kita doa betul, tapi tengok orang. Kan kita tengok macam-macam komen kita. Ya budak kecil kita tengok lah, ada orang macam-macam orang kan sana. Semua manusia ada sana. Jadi semua manusia ada, semua perangai ada. Ujian kepada kita. Kenapa perkara ni kita memang lisan kita boleh kita tutup, tapi hati kita macam-macam kita nak komen. Macam-macam tak kena. Allah saja uji kita, kan? Ni haji ni yang penting tu. Haji ni bawa tu, kesabaran tu penting. Allah uji kita dengan berapa ramai manusia duduk di sana tu.
Semua ke mana-mana dalam dunia ni semua api. Dan perangai pun macam tu jugalah, macam-macam perangai ada. Jangan kita bawa sifat kita sini pergi sana. Sifat kita sini apa? Pantang tengok komen. Itu sifat kita sini. Mana nampak? Butakan mata kita. Maka celikkan mata hati kita. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Butakan mata kepala kita, celikkan mata hati kita. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita harap? Haji mabrur. Haji mabrur ni apa? Laisa lahul jaza' ila jannah. Kata Nabi apa? Balasan haji mabrur ini adalah jannah, surga. Tak ada apa. Jadi kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lupakan segala-galanya yang ada di dalam kita nak depan nama dekat kampung kita, dekat negara kita. Kita pergi dah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita pergi ni, kita mati dah. Kita tak kembali. Bayangkan kita pergi, kita tidak akan kembali. Macam setengah tahap tu. Kan? Jadi kita ni memang bukan kursus haji kan, tapi kita ni belajar istighfar tadi, tapi ada kenal-kenal sikit lah. Lagi orang ingat kursus haji berdoa. Jadi Allah maghfir li khati'ati. Maka Nabi SAW doa, ya Allah ampunkan dosa aku ya Allah. Kan? Allah maghfir li ma qaddamtu, dosa aku yang telah buat, telah aku buat ataupun yang belum aku buat lagi ya Allah, yang aku iklankan, yang aku sembunyikan ya Allah. Sungguh yang kau lah al-muqaddimu wa al-muakhir. Kau yang awal, kau yang akhir ya Allah, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan kau lah ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min abdin yuznibu zamban fayuhsinu tuhura summa yaqumu fayusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghufira lahu summa tala qawlahu ta'ala wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Nabi SAW bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba ketika mana dia berdosa, ketika mana dia dosa dan dia sedari perbuatan itu dosa, fayuhsinu tuhur, kemudian dia ambil semayang, dia bersuci, dia ambil semayang, dia wuduk, summa yaqumu fayusalli, kemudian dia berdiri untuk solat 2 rakaat. Nama dia semayang taubat, sunat hukum dia. Dia tidaklah seorang hamba ni, mana dia apa? Bukan mayang taubat ni ketika mana kita mayang taubat daripada dosa besar-besar aja dah. Mayang taubat ni sunat. Dan tiap-tiap hari boleh kita buat. Sebab apa? Kita dosa tiap-tiap hari. Dan terlebih-lebih dia sunat ketika mana kita menyadari kita buat dosa, salah dan silap. Kita buat dosa, kan? Maka kita berwuduk dan berdiri solat 2 rakaat mayang sunat taubat. Kemudian lepas mayang tu, yastaghfirullah, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Dan orang-orang yang apabila dia buat dosa, kata Nabi, ada apa nama ke dalam ayat ni? Nabi baca ayat ni kan. Makna dia, dan sesiapa yang apabila dia buat dosa ataupun dia zalim ke atas diri sendiri, zakarullah, dia mengingati nama Allah, fastaghfaru li dzunubihim, maka Allah pun akan mengampunkan dosa dia, dan dia minta ampun atas dosa dia. Dan dia minta ampun atas dosa dia. Dia semayang, kan? Dia minta ampun atas dosa dia. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang boleh mengampuni akan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maka itulah kaedah dia, kaifiat dia ketika mana kita berdosa, kita buat dosa, maka kita berdiri dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita solat 2 rakaat istighfar, membanyak istighfar. Terlebih-lebih dosa yang kita sedari, kan dosa-dosa yang tak sedar cukup, boleh juga dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang kita sedari dan kira itu sebagai dosa-dosanya, dosa yang besar. Ini Nabi SAW kemudian membaca Nabi SAW akan doa ayat tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita cukuplah sampai sini, no? Dan lagi sabda Nabi itu akan seterusnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ma'asarra manis taghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Itu kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita ada kenduri hari ini kan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga yang